Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Kamil Adam. Sebab dia boleh masuk, saya kena sebut nama dia lah, seolah-olah dia pengurusi kan. Yang saya hormati juga siapa tadi ni, Mardini Maduwati. Sebab apa? Sebab dia bagi gift kat saya. Ana ni mata kebendaan juga. Ha? Siapa bagi gift Ana sebut dulu. Ana ni mata kebendaan. Tapi kebendaan Ana ni syar'i. Terima kasih Husna yang baru masuk juga. Mike Gan, Maulana, terima kasih Mike Gan. Rosli Yusof, Waalaikumsalam. Husnah 78, terima kasih atas sumbangan, bukan fitrah ya, bukan zakat. Dia bagi gift kat saya, dia bukan bagi zakat kat saya. Saya ni manalah layak menerima zakat, kan? Lebay-lebay, dia terima, saudara. Kalau saudara nak bagi fitrah ke lebay ke zakat ke lebay, dia sapu, saudara. Dia sapu. Tapi dia akan guna apa? Dia kata, anta bagi sumbangan dekat kami, sebab kami ini parti memperjuangkan Islam, kami melakukan fisabilillah. Maka fisabilillah itu katanya layak menerima zakat. Maka berilah semua sekali zakat tu pada parti kami. Itu style lebay. Dia senang je nak collect duit. Kan? Dia jual nama parti dia, parti fisabilillah. Maka fisabilillah itu salah satu dari asnaf yang melayak terima zakat. Maka orang hantarlah zakat kat dia. Kan? Bukan susah sangat. Sama juga macam kereta dia rosak. Kereta seorang ustaz, ulama dia rosak. Ustaz yang peti tu, yang kisah dia tengah solat, dia kena tembak peti, tercampak 10 meter, saudara. Tapi masih bernyawa lagi. Tiket pun tidak ada sebarang kecederaan, saudara. Bukan saya cerita fitnah, sebab ini bulan Ramadan, saudara. Bulan Ramadan, ana tidak mau cerita-cerita fitnah. Ana tak mau cerita-cerita bohong. Nanti pahala ana berkurangan. Jadi ana bawa ini hikayat, cerita-cerita yang disampaikan sendiri oleh Al-Ustaz Al-Petir. Ya? Dia cerita, dia solat, tiba-tiba petir tembak masuk tengah solat. Dia tercampak 10 meter. 10 meter. Meninggalkan makmum-makmum dia. Kemudian dia bangun dan meneruskan solat. Wah, banyak syukran, saudara. Banyak kebal itu ustaz. Kena petir pun tidak ada masalah. Dia hanya tercampak 10 meter. Kemudian dia boleh meneruskan solat dia. Dia cerita, walaupun semua bertakbir. Bersyukur. Kerana ustaz ni panjang umur. Kena petir pun tidak ada sedikit pun kecederaan pada tubuh badan dia. Dia dilindungi oleh Allah sebab dia ulama. Hebat dia, saudara. Cuma bila kereta dia rosak, dia tidak mampu buat apa-apa. Dia minta sumbangan derma daripada para penyokong dia untuk repair kereta jihad dia yang kena langgar dari belakang. Saudara, begitulah hikayat yang saya sampaikan pada saudara, supaya kita menjadi insaf, bermuhasabah pada bulan Ramadan ini. Supaya kalau adalah sedikit kejahilan kepada kita, kita hapuskan, kita bersihkan. Kerana dari segi bahasa, puasa itu bermaksud membersihkan, sucikan. Jadi kita kena suci zahir dan juga batin. Bukan bersuci seperti beristinja. Itu bab suci lain. Ini mensucikan kita punya otak, minda kita. Yang terlalu mungkin penuh memori yang dah padat, yang tidak pernah kita clearkan. Handset ni pun kadang-kadang kena clear. Cece tu kan. Kena clear kan. Kalau tidak, dia kadang dia hang, dia sangkut dan tidak boleh berfungsi. Otak kita pun macam tu, saudara. Ya? Kena rehat seketika. Sambil-sambil rehat tu buka radio Kerengga FM. Promote dah sikit. Radio saya Kerengga FM ni, saudara kena follow.
Bagi seorang yang tak follow ni, tolong follow. Sebab tujuan saya buat radio TikTok tu, radio Kerengga FM tu, bukan hanya semata-mata nak menyanyi. Saya tak menyanyi pun. Saya main lagu, kan, lagu-lagu lama, zaman-zaman saya dulu, zaman-zaman Piramli, zaman-zaman ketika itu zaman-zaman seluar pakai bell bottom. Ingat tak bell bottom? Bell bottom ni terkenal saudara dulu. Macam Kamel ni dia tak ingat. Zaman tu dia pun tak ada lagi. Tak ditiupkan roh dia lagi, Kamel ni. Dia tak wujud. Zaman bell bottom ni, atas kecil, bawah dia kat kaki kan kembang. Itu dipanggil bell bottom. Zaman DJ Dave, zaman Hail Ame. Lagu-lagu zaman itulah saya main. Sampailah lagu 90-an. Dan ada jugalah lagu-lagu. Tujuan dia apa, saudara? Bukan sekadar nak berhibur kosong. Tujuan dia nak mengajak one-on supaya berikan sedikit masa untuk lapangkan otak, memori card kat kepala dia orang tu. Jadi berhibur seketika supaya freekan sikit. Jangan terlalu tertekan. Kita faham, memang one-on sekarang ni memang tertekan, saudara. Mana mungkin tidak tertekan? Kalau setiap hari mereka ditipu, dibohong, kena kencing atas kepala, memang tertekan. Itu tidak dapat kita nafikan. Ya, ana sebagai ustaz, ana tahu perasaan anak murid ana yang one-on ini. Ya, mereka sudah rasa tertekan sebab setiap hari mereka dijanjikan tentang perubahan kerajaan. Setiap hari mereka diperkatakan tentang ekonomi negara ni dah runtuh teruk negara ni. Pengangguran bertambah, inflasi meningkat, pelabur langsung tak datang. Orang berniaga semua tutup kedai. Dah pada masa Ramadan kali ni sunyi sepi, tak ada orang dah beli-beli pasal orang susah. Ini yang dia bagi tahu kepada mereka-mereka. Tetapi sehingga hari ini, saudara, kalau saudara pergi mana-mana bazar Ramadan, saudara nak masuk celah pun susah. Punyalah padat bazar Ramadan, saudara. Sebab apa padat? Sebab rakyat tengah susah. Yang ramai-ramai itu bukannya membeli kuih, saudara. Yang ramai-ramai kat bazar Ramadan ni, mana ada duit? Dia orang datang ramai-ramai. Dia datang nak minta sedekah. Semuanya datang nak minta makanan free. Minta sedekah, minta makanan. Ini ramai-ramai. Di bawah kerajaan Ramadan ni, semua susah, saudara. Semua susah. Yang senang siapa? Yang senang syekh-syekh macam saya ni. Saya senang, saudara. Sebab saya orang sanjung saya sebagai ulama. Kalau saya cakap apa pun, orang akan kata betul. Kalau saya tipu pun, dia kata tipu syar'i. Menipu kerana masalah. Boleh menipu. Rasuah kalau kerana nak bantu parti, rasuah itu sedekah. Sebab apa? Kita nak rasuah untuk menangkan parti. Memenangkan parti itu jatuh wajib. Jadi kalau memenangkan parti itu jatuh wajib, kita sedekah pengundi dengan wak itu juga hukumnya wajib. Kan senang fatwa macam tu. Betul tak? Dia beritahu penyokong dia macam mana? Kita nak menjalankan hukum Islam. Nak laksanakan hukum Islam, mesti dapatkan kuasa, dia kata. Nak dapatkan kuasa macam mana? Kita kena menang pilihan raya. Nak menang pilihan raya macam mana? Kalau boleh kita beli undi. Kalau boleh kita beli undi. Sebab orang Melayu ni, kadang-kadang bila nampak duit, not biru, not merah ni, mereka gelap mata. Kita umpan dengan duit. Wallahi saya undi PAS. Wallahi saya undi PAS. Ini berlaku, saudara. Bukan fitnah. Ini berlaku. Dirakam, direkodkan. Wallahi saya undi PAS. Wallahi saya undi PAS. Apa hukumnya macam tu? Hukum dia wajib. Sebab apa? Sebab nak bagi duit pada pengundi untuk memenangkan parti Islam. Memenangkan parti Islam itu jatuhnya wajib. Jadi nak memenangkan parti Islam itu, hatta memberi wang sekalipun kepada pengundi, maka hukum dia wajib. Yang ini dah bagi tahu dengan penyokong dia. Penyokong dia bila dengar macam itu, maka penyokong dia kata rasuah sebenarnya tidak ada masalah dalam negara kita. Rasuah bukan penyakit. Yang penyakit apa dia? Itu tak tutup kedai judi. Itu penyakit.
Apa yang penyakit lagi? Tu konsep. Buat konsep budak muda, itu penyakit. Apa lagi penyakit ada? Buka kantin pada bulan Ramadan, itu penyakit. Itu yang merosakkan negara kita. Negara kita teruk, tak boleh maju. Negara kita tidak boleh membangun. Kenapa? Kerana buka kantin bulan Ramadan. Negara kita tidak bangun sebab apa? Sebab ada kedai judi. Negara kita tidak bangun sebab apa? Sebab ada konsep. Rasuah? Rasuah tidak merosakkan negara. Bahkan kadang-kadang menjadi wajib apabila nak menangkan parti Islam. Itu pandangan mereka. Sebab itu bila PMX bercakap tentang rasuah, tidak mendapat sambutan. Ya? Tidak mereka kata, oh Alhamdulillah, syukran kerana Perdana Menteri kita lawan rasuah. Tidak, saudara. Bahkan dia menuduh pula Perdana Menteri itu rasuah. Inilah masalah, saudara. Bukan saja mereka berterima kasih kepada Perdana Menteri yang hari-hari bercakap tentang rasuah. Hari-hari buru-buru ni yang lari daripada cukai ni, tak payah cukai ni. Sebab itu pendapatan hasil HDN berganda. Sebab selama ini mereka tidak bayar cukai dan tidak ada orang berani buru mereka. Yang Tan Sri Tun semua ni. Tapi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, dia kata dengan HDN, buru semua, tak kira siapa yang tak bayar cukai. Sebab itu tiba-tiba pendapatan lembaga hasil dalam negeri itu berganda meningkat. Sebab dalam masa setahun, orang yang tidak pernah bayar cukai kena bayar cukai dan diminta bayar cukai dan diburu sampai ke lubang cacing. Ini dilakukan oleh PMX. Ada mereka ucap terima kasih? Tak ada. Ada mereka bersyukur dengan permintaan seperti ini, yang mendatangkan pendapatan kepada rakyat hasil daripada cukai orang kaya yang tak pernah bayar cukai ni? Tak ada, saudara. Tak ada. Sebaliknya apa? Sebaliknya dia kata Perdana Menteri itu rasuah. Tuduhan dia buat dalam parlimen. Perdana Menteri yang kaki rasuah bertemu dengan Agung setiap minggu. Ini ucapan dia dalam parlimen. Sebab apa dia cakap dalam parlimen? Sebab Perdana Menteri tidak boleh saman dia. Kebetulan pula Perdana Menteri tidak ada dalam parlimen sewaktu dia berucap. Dan Perdana Menteri tidak boleh saman dia. Tidak ada sesiapa pun boleh saman dia. Sebab ada kekebalan di dalam parlimen. Yang berkuasa siapa? Yang berkuasa speaker. Jadi apa nak buat? Esoknya kita minta maaf lah dengan speaker. Bila nak ambil tindakan kepada kita, kita minta maaf lah. Speaker kan malaikat. Dia bersifat malaikat, pemaaf. Maka dia minta lah maaf, settle. Speaker kata okey. Maaf dia terima. Settle case. Kan? Yang tak settle apa dah? Yang tak settle adalah konten fitnah-fitnah itu yang masih lagi bertebaran di TikTok sekarang. Ucapan fitnah itu yang telah menjadi konten dalam TikTok terus bersebaran, saudara. Ini tak settle. Fitnah. Sebab itu agama kita memandang berat kepada fitnah. Sebab fitnah ini kalau sekadar kita minta maaf belum tentu. Belum tentu. Sebab fitnah itu dah bertebaran. Kamu senang minta maaf, tetapi fitnah itu dah bertebaran. Saya tak ingat kisah apa, satu kisah yang pernah diceritakan. Seorang ulama syekh, apabila orang jumpa dengan dia untuk minta maaf kerana dia memfitnah pada seorang tokoh. Saya pun tak ingat nama dia lah, siapa ingat boleh cerita lah. Tapi cerita ni popular satu ketika dulu. Dia minta maaf sebab dia memfitnah. Kata ulama ini, syekh ni kata, saya boleh maafkan anda, tapi dengan satu syarat. Saya nak awak bilang bulu-bulu kambing yang sedang berterbangan. Kan dekat gurun tu, bulu-bulu kambing yang sedang berterbangan, tolong kira berapa. Jadi dia kata, macam mana saya nak kira? Bulu kambing ni tiup dekat angin, macam mana kita nak kira? Dah lah jumlah dia banyak, tak terhitung. Dia terbang oleh angin bertebaran. Macam mana nak kira? Jadi syarat yang diberikan oleh syekh ni terlalu berat untuk dipatuhi. Jadi syekh tu beritahu macam itulah kalau kita memfitnah orang. Tak mudah untuk kita minta maaf, dia kata. Minta maaf senang, keluar pada mulut. Minta maaf lah Datuk Seri Anwar, saya tuduh anda LGBT, saya tuduh anda ni pelewat, saya tuduh anda ni kalau anda jadi Perdana Menteri, anda akan mewajibkan pelajar-pelajar pakai skirt, pakai seluar pendek seperti Razman tuduh Datuk Seri Anwar tu kan.
sebelum PRU. Ya. Selepas itu minta maaf, mudah. Jumpa dekat Anwar, dua mahkamah minta maaf. Dan Anwar pun maafkan. Tapi kesan dia apa, saudara? Seperti yang saya sebut tadi lah. Ya. Minta maaf itu mudah, tapi kesan dia umpama bulu-bulu kambing yang terbang oleh angin. Kamu takkan dapat nak kira. Sebab dia dah bertebaran. Bah ke mana pergi, utara, selatan, timur, barat. Macam itulah juga fitnah. Apabila Wan Saiful, Wan Jan memfitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam parlimen, dia ingat dalam parlimen, okey, immunity, Ketua Polis Negara tidak boleh bertindak, Peguam Negara tidak boleh bertindak, mana-mana SPIM tidak boleh bertindak. Kekebalan parlimen itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun tidak boleh saman dia. Kerana apa? Kekebalan dalam parlimen. Tetapi dia lupa, tidak ada mana-mana tempat dalam dunia ini yang kebal daripada kunjungan malaikat pencatat amalan kita. Kebal macam manalah parlimen, malaikat tetap berada di situ. Kamu mungkin boleh terlepas tindakan di dunia, tapi malaikat tak akan delete kesalahan kamu yang kamu lakukan dalam parlimen. Tidak ada kekebalan buat malaikat. Dia berada di sisi kamu, kiri dan kanan, mencatatkan apa yang kamu sebut. Kamu minta maaf dengan speaker, tapi yang kamu fitnah Anwar Ibrahim. Apakah kamu nak minta maaf dengan Anwar Ibrahim? Itu menjadi persoalan dia. Kamu hanya minta maaf dengan speaker kerana ini teknikal, kerana ini peraturan dalam parlimen. Tetapi peraturan Allah apa dia? Peraturan Allah, apabila kita berdosa kepada seseorang, kita memfitnah seseorang, kita wajib mesti berjumpa dengan orang yang kita fitnah itu untuk kita mohon maaf. Ini hukum Islam. Bukan nak pakai hukum parlimen saja. Hukum parlimen, ya. Kamu nak minta maaf dengan speaker, speaker kata settle. Apakah kamu dengan Anwar Ibrahim boleh settle? Tak boleh settle. Apakah kamu berucap itu, kamu kebal daripada undang-undang? Undang-undang dunia mungkin kamu kata kamu kebal. Tetapi undang-undang akhirat, malaikat yang berada di kiri kanan kamu tetap berada di sisi kamu sewaktu kamu mengeluarkan kenyataan fitnah itu. Ini yang saya nak beritahu Wan Saiful. Jangan bangga. Jangan rasa seronok di atas kebebalan speaker yang bersifat seperti itu. Jangan rasa kamu rasa hebat kerana memiliki speaker yang mudah kamu buli bila masa. Hukum pari, tarik balik hukuman, minta maaf. Hukum pari tidak berada dalam parlimen, minta maaf, tarik balik. Nak digantung 6 bulan, minta maaf, tarik balik. Mungkin kamu boleh bully speaker sebab kamu rasa speaker lemah hari ini. Tetapi ingat, kamu tidak boleh bully malaikat yang Allah utuskan untuk mencatat apa saja yang keluar daripada mulut kamu. Sehingga hari ini, kamu tak pernah minta maaf dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kamu hanya minta maaf dengan Tuan Speaker kerana nak mengelakkan diri kamu dihukum. Ya, mungkin kamu lepas kali ini. Tapi jangan ingat kamu lepas di akhirat. Dengar Syekh bercakap ni, walaun. Sama juga dengan Haji Hadi. Saya nak bagi tahu, jangan ingat kamu pakai serban, kamu ada janggut, ada jubah, bercakap dalam parlimen, maka malaikat akan meninggalkan kamu. Malaikat bukan bodoh. Walaun mungkin bodoh. Walaun mungkin kata, oh dia ada janggut, dia ada serban, dia ada jubah, takkan dia berbohong kot. Maka walaun percaya. Apa yang sebut oleh jadi, semua walaun akan percaya. Takkanlah tuan guru yang mengaji kat Mesir bertahun-tahun, menulis kitab banyak, baca mengajar agama setahari, takkan dia berbohong kot. Walaun mungkin berfikiran macam tu. Tetapi malaikat tak pandang itu. Malaikat tidak akan terpedaya dengan rupa paras kamu, percakapan kamu, zahir kamu. Malaikat tidak terpedaya. Dia sentiasa berada di sisi kamu. Hebat macam mana lah kamu beribadat, malaikat sentiasa ada. Yang baik dia akan catat, yang tak baik pun dia akan catat. Sebab tu apa ucapan Haji Hadi dalam parlimen, jangan megah sangat wahai Haji Hadi. Cakap hebat. Kebetulan pula PMBX tak ada dalam parlimen. Wah, bukan main. Kamu mentafsirkan Madani itu kehendak kamu sesuka hati kamu. Sesuka hati kamu. Seolah kamulah yang tahu tentang Madani, konsep Madani. Sedangkan tidak ada satu perintah pun dalam Quran ataupun hadis yang menerangkan tentang pemerintahan itu
mesti Madani macam ni, Madani macam ni, Madani macam ni. Tak ada. Haji Hadi gagal nak tunjukkan dalil bagaimana pemerintahan yang sebenarnya mengikut Madani yang sebenar. Tak ada, saudara. Ini semua kerana pendekatan ijtihad pemimpin itu sendiri. Nak bawa Islam itu macam mana dalam pemerintahan? Ijtihad pemimpin itu sendiri. Tidak ada digariskan. Mana-mana kena buat Madani kena macam ni, Madani kena macam ni, Madani kena bagi royalti kat Terengganu, Madani mesti bagi royalti Kelantan. Tak ada, saudara, tak ada. Tetapi inilah yang disembangkan oleh Haji Hadi. Dia menolak konsep Madani yang dibawa oleh Anwar Ibrahim. Dia membawa contoh yang tak ada kena-mengena langsung. Bahkan contoh yang dibawa itu merupakan fitnah yang dia reka untuk memburukkan kerajaan Madani. Apa bukti dia? Dia bercakap dalam parlimen, apa dia sebut? Dia kata Madani nak menghapuskan pencen. Ini bukan konsep Madani. Ini adalah kezaliman. Kerana dalam Islam, orang yang bekerja itu mesti diberikan imbuhan. Di zaman pemerintahan Khalifah Omar, dia memberikan imbuhan kepada semua pekerja-pekerja dia. Inilah Madani yang sebenar. Bukan Madani yang menghapuskan pencen. Tengok dia bawa cerita dalam parlimen. Wan On menganga mulut. Sampai masuk lalat Wan On menganga. Memandangkan betapa hebatnya Presiden PAS berhujah di parlimen. Bagi Wan On, hebat. Kita punya lebay Hadi kemudian marangi ke skepel. Hebat berucap. Tak terjawab Anwar. Tak terjawab Anwar. Memang Anwar tak terjawab. Anwar tak ada dalam parlimen. Kan? Tapi Wan On dia kira. Hebat dia tu, lebih Hadi kita bercakap. Dia tahu syarah Omar dulu dia kata bayar gaji kepada pekerja-pekerja. Tapi Anwar Ibrahim ni tak bayar pencen. Tengok. Mana orang punya bodoh sampai ke tahap itu mereka semua. Sampai ke tahap itu. Tapi mana yang cerdik dia akan berfikir. Ya? Imbuhan yang dibayar oleh Khalifah Omar. Pemerintahan Khalifah Omar. Omar memberi upah kepada orang yang bekerja dengan pemerintahan dia. Apakah tidak dilakukan oleh kerajaan sebelum ini? Semenjak mereka, siapa dia bekerja kerajaan yang tidak dibayar gaji? Semua dia bayar gaji, saudara. Dia bayar gaji, itulah imbuhan. Ada di bawah kerajaan Malaysia Madani, dibayar gaji. Bahkan nak dinaikkan gaji tahun ini. Bahkan dibayar bonus lagi. Itulah imbuhan. Jadi apa salahnya? Apa masalah dia yang Haji nak sebut? Apa yang melanggar sangat Islam ni? Pencen. Kalau nak cerita pasal pencen, Haji Hadi kena bawa cerita zaman Khalifah Omar, apakah pencen dilaksanakan? Tak kisahlah Khalifah Omar Al-Khattab ataupun pemerintahan Omar Abdul Aziz, bawa kisah. Sama ada di tempat pemerintahan itu ada pencen atau tidak. Di pemerintahan itu ada kabinet SP atau tidak. Di pemerintahan itu ada pertolongan sosial atau tidak. Ceritalah. Jangan bawa contoh yang tak ada kena-mengena. Kamu bawa contoh tentang imbuhan upah yang dibayar di zaman Khalifah, kemudian kamu bandingkan dengan pencen di bawah kerajaan Madani. Mana sama? Bayar gaji dengan bayar pencen tak sama. Orang bayar upah ni mereka yang bekerja diberi upah, diberi gaji. Yang pencen ni mereka dah namatkan perkhidmatan, hanya kerajaan memberikan pencen. Kan jauh beza. Tapi bawa dalil yang tak ada kena-mengena semata-mata nak menipu Wan On.